Terima kasih, Cikgu Daeng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Profesor Ulung, Datuk Dr. Samsul Amri Baharudin, Pengarah Pengasas Institut Kajian Etnik kita, Universiti Kebangsaan Malaysia. Yang berusaha Profesor Madya Dr. Wan Zohani Saad, Pengarah Bahagian Kecemerlangan Akademik, Jabatan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pengajian Tinggi, para hadirin serta hadirat yang berada dalam webinar ini. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Izinkan saya mengucap beberapa minit dalam webinar ini. Saya mengucap syukur dan berbangga pada hari ini dapat hadir bersama-sama dalam pelantar Webex bagi menyertai sesi webinar bertajuk Pengenalan Modul Digital khusus penghayatan etika dan peradaban. Kerjasama Universiti Kebangsaan Malaysia dengan Kementerian Pengajian Tinggi KPT, saya juga ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Yang Berbahagia Profesor Ulung, Datuk Dr. Samsul Amri Baharudin, Pengarah Pengasas Institut Kajian Etnik kita UKM yang sudi menerima jemputan sebagai ucap tama dalam webinar hari ini. Untuk pengetahuan semua, modul digital ini merupakan kolaborasi strategik bersama Bahagian Kecemerlangan Akademik BKA, Jabatan Pendidikan Tinggi JPT, Pusat Pengajaran dan Pembangunan Kurikulum Pengajaran UKM, Institut Kajian Etnik kita, Pusat Pengajian Citra Universiti, Citra UKM dan Pusat Teknologi Maklumat PTM UKM. Usaha pembangunan modul telah dijalankan sejak tahun 2019 oleh jawatankuasa di peringkat JPT yang diketuai oleh Yang Berbahagia Profesor Ulung, Datuk Dr. Samsul Amri Baharudin. Bermula bulan Oktober 2020, BKA melalui Profesor Madya Dr. Wan Zohainis telah meminta UKM meneruskan pembangunan modul dalam bentuk digital. Idea pembangunan modul digital ini tercetus selari dengan pengajaran dan pembelajaran yang kini sepenuhnya dijalankan secara dalam talian. Berikutan wabak pandemik COVID-19. Pengajaran UKM telah diberi mandat untuk menyelaras projek pembangunan digital modul digital ini. Selari dengan mandat tersebut, maka beberapa jawatankuasa di UKM telah dikenalpasti iaitu subject matter expert, merentasi PTJ dan juga pereka modul digital. SME yang telah dikenalpasti dari kita tidak lain tidak bukan Yang Berbahagia Profesor Ulung, Datuk Dr. Samsul Amri Baharudin bersama Encik Zul Hakimi, Pegawai Penyelidik Sosial kita. Selain itu, SME dari Pusat Pengajian Citra Universiti yang terdiri daripada Profesor Madya Dr. Fadilah Idris selaku Ketua, Profesor Madya Nazri Muslim, Timbalan Dekan Pendidikan dan Jaringan Citra UKM, Dr. Nasruddin Yunus, Dr. Rosita Ibrahim, Dr. Ahmad Zamri Mansur, Dr. Azizi Omar, Dr. Afifuddin Husairi Mat Jusoh dan akhir sekali Puan Rosmel Abdul Latif. Perkasa ini tidak mungkin dapat dilaksanakan tanpa kepakaran mereka di PTM yang terdiri pada Encik Faril Izaldi Salehuddin selaku Ketua Pereka, Puan Wana Helena Maria Wan Abdullah, Encik Mio Soni Helmi Mio Sabilin dan Encik Muhammad Jamaluddin Abdul Rajalu. Hasil gabungan mereka ini, maka lahirlah modul berbentuk digital bagi khusus penghayatan etika dan peradaban. Untuk makluman para hadirin sekalian, tempoh pembangunan bahan digital ini terbahagi kepada 3 fasa, iaitu fasa pertama Oktober hingga Disember 2020, iaitu mengenal pasti, merancang, menganalisis pasukan. Fasa kedua Januari hingga Mac 2021
proses mereka bentuk bahan digital. Dalam fasa ini, kumpulan mereka dan SME kerap meluangkan masa bagi pembangunan storyboard dan instructional design. Dalam ketika itu, mereka terpaksa menggunakan masa di luar waktu pejabat akibat kekangan kerja hakiki yang turut mereka laksanakan. Akhir sekali, fasa ketiga sekitar April, Jun 2021, para mereka telah bertungkus-lumus membangunkan bahan digital sehingga SME berpuas hati dengan hasil yang telah dibangunkan. Syabas dan tahniah kepada diucapkan buat SME dan mereka UKM. Hari ini 6 Ogos, webinar bertajuk pengenalan modul digital khusus penghayatan dan etika dan peradaban diadakan bagi memperkenalkan modul berbentuk digital ini kepada semua pengajar. Besar harapan saya modul ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya dalam sesi PDP para pengajar nanti. Modul ini boleh dicapai dari pautan bit.ly digital PEP dengan kata laluan PEP 12345. Nanti pihak urus dia akan paparkan di ruangan chat. Saya yakin para pengajar khusus penghayatan etika dan peradaban ini mampu mentransformasi pendidikan masa depan dengan inisiatif seperti ini. Pihak pengajaran juga ingin mengucap terima kasih kepada Yang Berusaha Profesor Madya Dr. Wan Zuhainis, pengarah BKA JPT kerana memberi peluang dan kepercayaan kepada UKM bagi membolehkan modul ini berjaya dihasilkan. Kini tibalah masanya yang dinanti di mana kita akan mendengar sendiri daripada Yang Berbahagia Profesor Ulung mengenai bagaimana proses menghayati atau menjiwai etika dan peradaban ini. Adakah cukup dengan melihat, mendengar, membaca sahaja? Bagaimanakah seorang warga Malaysia dapat merealisasikan etika dan peradaban yang diketahui dalam kehidupan seseorang individu atau masyarakat? Inilah masanya gagasan yang akan dijelaskan oleh Profesor Ulung bersama pembangun modul. Perkara ini bukan perkara yang kecil tetapi sangat penting dalam membentuk warga Malaysia yang gemilang. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik semula ke Cikgu Dai. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berbahagia Pengarah Pengajaran UKM atas ucapan sebentar tadi. Hadirin sekalian, majlis seterusnya menjemput Yang Berbahagia Profesor Madya Dr. Wan Zuhainis, Pengarah Bahagian Kecemerlangan Akademik Jabatan Pendidikan Tinggi Kementerian Pengajian Tinggi untuk menyampaikan ucapan. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Yang Berbahagia Profesor Ulung Datuk Dr. Syamsul Amri Baharudin, Pengarah Pengasas Institut Kajian Etnik Universiti Kebangsaan Malaysia, Yang Berusaha Profesor Insinyur Dr. Ahmad Kamal Arifin Muhammad Ihsan, Pengarah Pusat Pengajaran dan Pembangunan Kurikulum Universiti Kebangsaan Malaysia, Yang Berusaha Profesor Dr. Tuan-tuan dan puan-puan peserta webinar pengenalan modul digital khusus penghayatan etika dan peradaban. Selamat datang dan saya ucapkan ribuan terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama-sama dengan Jabatan Pendidikan Tinggi dan UKM. Saya bagi pihak Jabatan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pengajian Tinggi ingin memberi penghargaan, setinggi-tinggi penghargaan kepada Profesor Ulung Datuk Dr. Syamsul Amri kerana sudi meluangkan masa untuk berkongsi dengan semua tenaga pengajar dan juga bakal tenaga pengajar khususnya daripada IPTS khusus penghayatan etika peradaban dalam sesi webinar ini. Saya percaya dan saya juga kita semua juga maklum bahawa penghayatan khusus penghayatan etika dan peradaban serta
kursus falsafah dan isu semasa merupakan kursus yang diperkenalkan di bawah kelompok U1 dalam mata pelajaran pengajian umum MPU, dan pelaksanaan kursus ini telah pun dijalankan, ya, dilaksanakan pada sesi akademik 2019-2020, dan kursus ini bertujuan untuk memupuk penghayatan. Kedua-dua kursus ini sebenarnya untuk memupuk penghayatan falsafah, nilai dan sejarah di kalangan pelajar institusi pendidikan tinggi. Dan bagi universiti awam, ianya mula ditawarkan pada sesi akademik 2019-2020. Bagi politeknik dan kolej komuniti bermula pada Jun 2020, dan kursus ini akan diperluaskan kepada semua institusi pendidikan tinggi swasta ataupun IPTS pada tahun ini. Justru Jabatan Pendidikan Tinggi dengan kerjasama Universiti Kebangsaan Malaysia seperti yang dimaklumkan oleh Prof. Kamarul tadi, telah membangunkan modul digital kursus penghayatan etika dan peradaban ini untuk membantu tenaga pengajar dalam proses PDP bagi kursus ini. Dan saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi tahniah kepada UKM, pasukan UKM yang diterajui oleh Yang Berusaha Profesor Insinyur Dr. Ahmad Kamal Arifin Muhammad Ihsan dari Pusat Pengajaran dan Pembangunan Kurikulum dan pasukan SME ataupun subject matter expert dalam penghayatan etika dan peradaban, terutamanya daripada kita dalam membangunkan modul digital ini. Modul digital ini sebenarnya dapat digunakan dalam pelbagai kaedah ataupun pendekatan yang akan kemudian dikongsikan lebih terperinci oleh Profesor Ulun dan juga tim pembangun. Kami melihat modul ini ianya tidak dijadikan dalam bentuk kursus MOOC yang kita tawarkan, tetapi ianya dijadi dalam bentuk digital, bahan digital, supaya ianya boleh diguna pakai oleh tenaga pengajar untuk dengan menggunakan pelbagai kaedah dan pendekatan, seperti ianya boleh digunakan sebagai OER, Open Educational Resources, atau bahan digital ini digunakan dalam flip classroom, sama ada ianya dalam bentuk fizikal ataupun secara dalam talian. Ianya juga daripada topik-topik ini boleh juga disampaikan dalam bentuk micro credentials contohnya, topik-topik mikro. Dan video-video yang telah ataupun bahan digital yang telah dihasilkan ini boleh digunakan, boleh disampaikan ataupun direka bentuk menggunakan tools ataupun Web 2.0 tools seperti Edpuzzle, okey, ataupun TEDx yang boleh diintegrasikan dalam LMS ataupun learning. Boleh digunakan dalam learning management system masing-masing untuk memberi satu interaksi kepada pelajar. Contohnya, ianya boleh digunakan sebagai satu task-based learning ataupun project-based learning. Jadi bahan digital yang dihasilkan ini adalah sebagai satu pencetus kreativiti dan inovasi pengajar bersama pelajar, dan sebagai bahan mengajar tambahan yang sangat relevan dengan perkembangan teknologi digital semasa, supaya kualiti pembelajaran kita dapat ditambah baik. Sehubungan dengan itu, jabatan ini berharap tenaga pengajar semua menggunakan sepenuhnya peluang dalam webinar ini. Saya tidak ingin berucap lebih panjang kerana saya yakin para peserta yang saya lihat, kita ada sekarang 963 orang, 963 orang peserta dalam webinar ini.
sangat teruja sebenarnya untuk mendengar dan mengambil peluang, diharapkan dapat mengambil peluang sepenuhnya dalam webinar ini untuk mendapat pengalaman secara terus daripada pengucap tama kita pada hari ini. Prof Kamal memulakan ucapan beliau dengan seungkap pantun. Saya mengakhiri dengan pantun juga. Penghayatan etika dan peradaban, memantapkan sasiah dan jati diri. Semoga bermanfaat dan berkesan perkongsian Prof. Ulung Syamsul Amri. Dengan itu saya ucapkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang berbahagia, pengarah bahagian kecemerlangan akademik JPT atas ucapan yang diberikan. Hadirin sekalian, majlis diteruskan lagi dengan tayangan montaj. Mari kita tonton bersama. Hadirin sekalian, majlis akan diteruskan dengan ucap tama daripada Profesor Ulung, Dato' Dr. Syamsul Amri Baharudin, pengarah pengasas Institut Kajian Etnik Kita UKM. Sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan serba sedikit latar belakang Profesor Ulung. Profesor Ulung Dato' Dr. Syamsul Amri Baharudin, salah seorang daripada 5 Profesor Ulung di Malaysia, lantikan Kementerian Pengajian Tinggi, terlatih dalam bidang antropologi sosial, lulusan Universiti Malaya dan PhD daripada Monash University, Australia. Pengarah pengasas Institut Kajian Etnik Kita UKM. Telah dilantik menjadi penasihat perpaduan Kementerian Perpaduan Negara pada tahun 2020. Pengerusi Majlis Profesor Negara sejak 1 Januari 2019. Pada Oktober 2019 dianugerahkan sebagai penyandang kursi UNESCO Komunikasi dan Kesepaduan Sosial yang ditempatkan di Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada April 2018, beliau dilantik sebagai Fellow Akademi Sains Malaysia, antara sekumpulan kecil ahli sains sosial dalam sebuah organisasi profesional ahli sains tersohor di Malaysia. Seringkali beliau telah diundang oleh Al Jazeera, National Geographic Channel, Channel New Asia, CNA Singapore, BBC London dan Radio Australia Melbourne untuk mengulas mengenai isu-isu semasa di Malaysia dan rantau Asia Tenggara. Dianugerahkan Fukuoka Academic Prize Jepun pada 2008 untuk sumbangannya mengembangkan pengajian Asia
pada peringkat global dan orang Malaysia kedua selepas Profesor Diraja Ungku Aziz menerima anugerah yang sama pada tahun 1993. Terbaharu telah menerima beberapa anugerah dalam Majlis Anugerah Kecemerlangan Maira UKM Prestasi 2019 dalam bidang sains sosial, Anugerah Individu Cemerlang Keseluruhan, Anugerah Individu Cemerlang Penerbitan, Anugerah Cemerlang Pendanaan. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan Yang Berbahagia Profesor Ulong untuk menyampaikan ucap tama majlis. Dengan hormatnya, mempersilakan. Kalilah nak ucap tama ni. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Saudara Daeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Madya Dr. Wan Zuhaini Saad, Pengarah Bahagian Kecemerlangan Akademik Jabatan Pendidikan Tinggi KPT. Profesor Insinyur Dr. Ahmad Kamal Arifin Muhammad Ihsan, Pengarah Pusat Pengajaran dan Pembangunan Kurikulum iaitu Pengajaran UKM. Rakan-rakan dalam tim yang menghasilkan modul ini daripada peringkat bersemuka ke peringkat hybrid dan akhirnya ke peringkat digital. Jadi kerja kita ni panjang. Apa yang saya ingin sampaikan di awal ialah sedikit latar belakang bagaimana kita sampai ke sini. Kerana saya telah juga bertanggungjawab bersama satu tim yang dilantik oleh Kementerian Pengajian Tinggi pada 2006 untuk menghasilkan modul hubungan etnik. Dan modul hubungan etnik telah diperkenalkan pada 24 Januari 2007. Dan pada tahun itu jugalah Institut Kajian Etnik ditubuhkan untuk menjadi pengisi dan memastikan bahawa kandungan modul itu senantiasa dikemaskini dan diberikan perhatian. Apabila kursus ini telah mencapai peringkat 10-11 tahun, maka ada cadangan daripada Kementerian Pelajaran ketika itu untuk memikirkan bagaimana nak membina kesinambungan daripada kursus hubungan etnik itu kepada kursus yang baru yang diberi nama Penghayatan Etika dan Peradaban. Ada alasan dia mengapa diberi nama begitu. Dalam kajian hubungan etnik, kita membincangkan kepelbagaian dan kita membincangkan cara berhubung antara satu kaum dan kaum yang lain. Jadi dalam konteks itu dua perkara yang paling penting untuk melanjutkan hubungan etnik yang baik ialah memahami etika dan peradaban. Kerana peradaban yang berbeza itulah yang mengisi kaum-kaum dan latar belakangnya, dan juga rasa hormat menghormati itu adalah adat resam dalam peradaban di alam Melayu ini. Jadi penghayatan etika dan peradaban itu adalah mengenai cara kita membina kefahaman dan juga melaksanakan amalan. Jadi ini saya nak uraikan apa konsep asas di sini, iaitu penghayatan. Saya tahu banyak timbul salah faham dalam pada peringkat awal kursus ini kerana masing-masing memfokus kepada etika atau peradaban atau etika dan peradaban. Tetapi sebenarnya yang sangat penting diberi perhatian ialah konsep penghayatan ataupun perkataan penghayatan ini. Penghayatan umumnya melaksanakan dalam bentuk amali dengan segala cakupan yang sedia ada dalam sesuatu tema atau bidang. Jadi berakar umbi daripada pengetahuan, kefahaman dan pengamalan. Jadi artinya penghayatan adalah satu proses memahami, mengalami, merasai dan seterusnya menguasai sesuatu ilmu atau tema keilmuan yang ada impak terhadap masyarakat. Jadi kalau kita lihat khusus penghayatan etika dan peradaban. Kita boleh juga buat khusus penghayatan sains dan teknologi. Bukan khusus mengenai sains dan teknologi. Khusus penghayatan ekonomi dan politik. Bukan khusus mengenai ekonomi dan politik.
khusus penghayatan sains dan kemanusiaan, bukan khusus mengenai bidang sains dan bidang kemanusiaan. Khusus penghayatan muzik dan kebudayaan, bukan khusus mengenai bidang muzik dan kajian budaya. Khusus penghayatan sukan dan perpaduan, bukan mengenai bidang sukan dan bidang perpaduan. Tetapi apa yang diperlukan, kita tidak perlu kepakaran, perlu ada keinginan. Berguna kalau ada kepakaran. Jadi artinya kalau ada yang mengajar itu adalah pakar dalam katakan penghayatan sukan dan perpaduan, dia itu terlibat dalam sukan, pergi Olimpik, menang medal emas, tidak ada masalah. Tetapi yang kita perlu pahami adalah bagaimana penghayatan sukan dan perpaduan itu kita boleh terima. Ya. Bermanfaat pada yang berminat dan mahu jadi pakar bidang. Semua yang mempunyai pendidikan dalam apa bidang sekalipun boleh mengajar khusus ini. Jadi ini yang saya ingin tekankan kerana ia bukan hanya orang dalam bidang sains sosial. Ia juga ada bidang-bidang lain termasuk bidang sains, bidang kejuruteraan dan sebagainya boleh mengajar dan memberikan huraian yang lebih terang kepada mahasiswa atau para pelajar kerana saya telah menyediakan apa yang saya anggap sebagai alat analisis yang perlu dan relevan untuk membolehkan kursus ini dilaksanakan dengan jayanya. Ya. Baru-baru ini, kita pernah dengar seorang ahli Richard Branson. Ya. Richard Branson, kita pernah dengar Flying to Space on Board Virgin Galactic. Saya anggap ini adalah contoh penghayatan yang luar biasa. Dia bukan saintis, dia bukan teknologis, dia kapitalis. Orang banyak duit. Tetapi dia menghayati perlunya sains dan teknologi dan menggunakan kekayaannya untuk membolehkan beliau ke angkasa lepas dengan biayaan duit sendiri, bukan duit kerajaan. Jadi ini kepada saya dia membuktikan paling tinggi penghayatan beliau ini mengenai sains dan teknologi. Dia bukan pakar sains, dia bukan pakar teknologi. Dia pakar modal. Dia ada modal, kapitalis. Jadi, ini contoh penghayatan terkini yang saya lihat, yang saya selalu perhatikan. Bagaimana sebenarnya orang bukan pakar yang menghayati ini. Dia hanya tahu dan faham apa itu sains, apa itu teknologi. Dia ada kefahaman dan dia bersedia mengamalkan. Dan tambahan satu lagi, dia ada modal. Jadi ini yang saya kira tuan-tuan dan perempuan saudara-saudara sekalian mesti melihat maksud penghayatan itu. Jadi bukannya semestinya kepakaran. Ya. Jadi apabila saya dan rakan-rakan menyusun kursus ini, ada beberapa bahagian dalam kursus ini, tetapi yang lebih penting kepada saya ialah untuk saudara-saudari mempunyai alat analisis untuk mengupas dan menghayati masyarakat. Itu yang paling penting sekali. Alat analisis. Analytical tool. Kalau doktor tak ada tool macam mana nak buat pembedahan? Jadi kita nak buat pembedahan masyarakat, kita kena ada tool kita. Jadi alat analisis ini penting. Kalau kita untuk mengupas dan menghayati masyarakat. Ada 3 komponen dan 9 pecahan. Ini saya kira kalau dapat saudari ingat atau pegang atau perlukan slide ini, saya tidak ada masalah untuk slide ini dikongsikan. Iaitu struktur sosial itu komponen yang pertama. Yang kedua adalah komponen sejarah. Dan komponen yang ketiga adalah komponen biografi. Setiap masyarakat dalam dunia mesti ada struktur sosialnya, mesti ada sejarahnya, mesti ada biografinya. Bila kita kata struktur sosial, masyarakat, negara dan pasaran. Jadi ini adalah struktur sosial utama yang menjadi frame kepada pergerakan masyarakat kita. Sejarah, kita bergerak dalam sejarah. Zaman pra-kolonial, kolonial, pasca-kolonial. Jadi maknanya masyarakat pada zaman pra-kolonial lain bentuk dan sifat daripada zaman kolonial dan zaman pasca-kolonial. Yang ketiga, biografi. Biografi ini kita lah individu, keluarga, komuniti. Jadi setiap individu, keluarga dan komuniti dalam keadaan sejarah yang berbeza zaman pra-kolonial,
masyarakatnya berbeza dengan keadaan selepas kolonial. Jadi kalau kita boleh pandang struktur dan 9 pecahan ini, kita dapat membuat dan membentuk kefahaman sendiri. Kita ambil individu, katakan individu Tuhan namanya Hang Tuah, dia akan hidup dalam masyarakat pra-kolonial, macam mana keadaan dan kehidupannya. Mesti lain dengan orang yang individu dalam kolonial dan negara, ataupun kolonial dan pasca kolonial. Jadi penting sejarah itu memberi kita kerangka timeline ataupun urutan masa. Struktur sosial memberikan kita institusi-institusi utama yang mengikat hidup kita. Biografi adalah riwayat individu, keluarga, komuniti yang mengisi masyarakat. Jadi ini perlu kita jelas. Ya. Apa yang mengisi masyarakat? Biografi. Apa yang masyarakat ini menurut urutan sejarah lain, berbeza-beza dari segi waktu apabila mereka dibesarkan. Dan struktur sosial adalah institusi-institusi yang penting dalam mana mereka terikat ataupun terletak. Ya. Jadi ambil saja masyarakat di mana kita naik, saya selalu bagi contoh. Kita naik kapal terbang, kita bawa parachute turun di tengah-tengah Afrika. Katakan di Democratic Republic of Congo, DRC. Pun kita akan melihat struktur sosialnya, sejarahnya, biografinya, dengan melihat individu, pra-kolonial, kolonial, pasca kolonial. Jadi pada saya, ini struktur ataupun alat analisis yang umum, yang generik dalam istilahnya, yang boleh digunakan dalam mana-mana masyarakat. Tak semestinya di Malaysia saja. Masyarakat maju, masyarakat kurang maju, masyarakat miskin, masyarakat kaya, ini adalah komponen-komponen penting untuk saudara mula memecahkan. Kalau misalnya saudara-saudari diberi tanggungjawab, tugas membuat perbandingan antara masyarakat Malaysia dengan Indonesia, boleh kita mulakan dengan ini. Apakah struktur sosial di Indonesia? Apakah sejarahnya? Apakah biografinya? Jadi dengan itu, kita boleh membuat perbandingan antara masyarakat-masyarakat. Bukan hanya masyarakat di Malaysia saja. Jadi pada saya, penghayatan menggunakan alat analisis ini amat membantu untuk menghalusi lagi proses penghayatan itu. Slide seterusnya, ya, kita lihat pula penghayat Atika dari segi pra-kolonial, kolonial, pasca kolonial. Ini urutan saya nak kenakan penghayatan Atika. Macam mana kita di negara kita ini dan di kawasan wilayah Nusantara ini kita menghayati etika. Etika ini bukan perkataan asal di sini. Etika ini adalah perkataan atau konsep yang datang bersama Eropah. Zaman pra-kolonial ada perkataan dan istilah iaitu adab, adat, dan itu adat istiadat dan adat resam. Jadi ini sebelum ada perkataan etika, manusia yang hidup di Nusantara ini telah mengamalkan etika, tapi bukan perkataan etika, tapi dalam konteks adab, adat, adat istiadat dan adat resam. So bukan bererti bila orang pra-kolonial ni tak ada etika, tak betul. Etika ni bukannya perkataan asal dalam linguistik di Nusantara. Iaitu asalnya adalah adab, adat. Dan ini memberikan gambaran sistem budaya yang berbeza. Oleh kerana kita punya sistem budaya yang berbeza dari Barat, maka apa yang dipanggil adab, adat itu sebenarnya ialah intipati etika di kalangan orang di wilayah ini. Malah di India, di China, tidak ada istilah etika ini sebelum diperkenalkan oleh masyarakat Barat. Dalam konteks Nusantara, perkataan etika terus digunakan dengan sistem tradisional kesultanan, tetapi pengenalan sistem pemerintahan moden, teks undang-undang, criminal law, penal code, sistem birokrasi, peraturan berpaksikan kerangka etika dan integriti, ini adalah hasil dari pengenalan sistem pemerintahan moden.
Ini tak berarti adat, adab dan adat istiadat itu tidak ada. Ada. Terus wujud. Tuan-tuan tengoklah. Tiap kali, tiap tahun, ada beberapa kali tiap tahun sultan-sultan ada memberikan bintang dan juga memberi penghormatan dengan gelaran. Tengok dia punya, yang dikatakan sebagai protokol. Protokol itu sebenarnya adalah adat dan adab. Bagaimana proses menyambut kelahiran seseorang sultan itu atau gubernur itu. Jadi kita nampak duduk bersama apa yang kita kata adat dan adab dulu ialah etika. Jadi bila kita nak timbul, ini sebabnya kadang-kadang timbul masalah. Bagaimana kita melihat rasuah itu? Adakah melanggar adat, melanggar adab, atau melanggar etika dan integriti dan melanggar undang-undang. Jadi ini membuatkan perdebatan mengenai isu seperti rasuah itu lebih menarik pada saya. Kerana tersulam di dalam perbincangan itu percanggahan antara pengertian moden dan pengertian tradisional itu. Kalau zaman pasca kolonial, integrasi adab, adat dan etika itu sudah kita tahu. Ya, misalnya di universiti kita ada sultan atau raja menjadi chancellor. Jadi kita mesti ada mengikut adab, adat dan etika yang ditentukan oleh universiti yang kita integrasikan untuk membolehkan proses misalnya convocation yang sekarang tertangguh di zaman di era pandemik ini terintegrasi dalam suatu sistem moden ialah suatu sistem raja berperlembagaan. Contohnya lah prinsip rukun negara. Jadi pada saya bila kita sebut etika, kita kalau lihat etika dari segi perkembangan sejarah prakolonial, kolonial, pasca kolonial, ini gambaran yang saya berikan tadi bahawa kita perlu tahu ini dari segi waktu, dari segi sejarahnya. Jadi kita dapati perubahan itu bukan hanya perubahan perkataan tetapi juga perubahan pelaksanaan dan penyesuaian dari waktu ke waktu, zaman ke zaman. Jadi kita tidak tinggalkan adab, adat apabila etika telah ada. Jadi ini harus kita lihat sendiri dan tengok bagaimana kita berinteraksi antara satu sama lain, antara kaum yang berbeza. Mesti ada adab, adat dan etika. Jadi ini menarik pada saya bila saya melihat penghayatan etika ini kalau dikontekskan dalam perubahan sejarah kita amat menarik sekali untuk kita bincangkan, ya, kerana tiap-tiap komuniti etnik itu ada dia punya sistem adat dan etikanya, mungkin berasaskan agama. Jadi ini semua adalah pengisian terhadap kefahaman mengenai penghayatan etika ini. Penghayatan peradaban. Macam mana kita menghayati peradaban? Zaman prakolonial, bila kita kata peradaban, Selat Melaka, ruang fizikal dan ruang sosial. Pertemuan peradaban besar dunia dari timur dan barat, kepelbagaian atau diversity sudah terjalin dan berkembang pada zaman prakolonial. Jadi maknanya berbagai pertemuan peradaban telah berlaku. Jalinan hubungan antara peradaban, pinjam-meminjam dan juga pertukaran kandungan peradaban itu dalam ruang fizikal dan ruang sosial. Apa saya maksudkan dengan ruang fizikal? Kita bayangkan di Pulau Jawa, oleh kerana agama itu, misalnya Islam dengan masjidnya, agama Buddha dengan kuilnya, begitu juga agama Hindu, Katolik, Kristian dengan gerejanya. Jadi penghayatan peradaban itu mungkin dijelmakan dalam bentuk fizikal ini. Dan malah dalam penjelmaan fizikal Islam itu sendiri berbagai. Kalau datang dari China, bagaimana rupa bentuk masjidnya. Kalau datang dari Timur Tengah, datang daripada India, kita dapati bahawa implikasi fizikal ini dari segi peradaban itu memang sangat mengesankan kita. Jadi itu sebabnya kadang-kadang kita lihat dalam buku Lonely Planet ini tourism, buku-buku tourism ini, bagaimana dia letakkan gambar di jalan Kuala Lumpur itu, di sebelahnya kuil, di sebelah lagi itu masjid, di sebelahnya gereja. Menarik.
mereka gunakan ini sebagai penghayatan peradaban yang berbeza di negara kita. Jadi peradaban kita bukan hanya sistem majmuk, tapi masyarakat majmuk, tapi peradaban kita pun majmuk. Ini yang kita cuba hujahkan dalam modul ini. Dan sewaktu kolonial, melalui migrasi penduduk dan pekerja secara terbuka atau paksaan, proses kemajmukan ekonomi, politik dan demografi berlaku. Jadi akibat daripada migrasi penduduk dan pekerja dan juga pemerintahan kolonial secara terbuka dan paksaan telah memajmukkan ekonomi, politik dan demografi berlaku. Jadi peradaban itu diatur, mungkin dari segi migrasi itu ada paksaan berlaku, ada yang volunteer, tapi umumnya terlibat diatur oleh keperluan penjajahan sebagai misalnya. Jadi disitulah diwujudkan sistem banci penduduk. Ini menarik pada saya. Jangan lupa, sekarang kita melalui sistem banci 2020. Ya. Rupa-rupanya sistem banci ini menentukan siapa Melayu, siapa India, siapa Cina, dan satu lagi kategori lain-lain. Ini menarik ini. Jadi kita berdebat di Malaysia tentang identiti. Tapi sebenarnya dalam zaman kolonial, identiti ini telah seolah-olah dibekukan mengikut kategori satu-satu kaum. Kalau kita tengok misalnya kategori kaum India, banyak lagi dalam itu pecahannya. Begitu juga kategori Cina dan kategori Melayu. Tetapi ia telah dihomogenkan, homogenize demi sistem banci penduduk. Jadi di sini kita dapat lihat bagaimana peradaban yang berbeza itu dibubur dalam kerangka-kerangka khusus dalam pemerintahan kolonial itu. Ini pada saya menarik kerana yang dikategori dan diletakkan sebagai berbeza itu disusun kembali dalam sistem banci penduduk. Jadi ini menarik kerana pada saya ilmu kolonial itu yang memperkenalkan sistem banci penduduk ini meletakkan hubungan etnik itu. Kerana tiap-tiap kategori itu, mesti Melayu, Cina, India itu, dia ada nilai dia. Bila kita kata Melayu, pada tahun 1913 telah diwujudkan Akta Tanah Simpanan Melayu. Dan ketika itu, siapa Melayu ditafsirkan. Jadi ini menarik pada saya apabila istilah seperti Melayu itu, yang dibentuk oleh sistem banci penduduk, diaplikasikan dan diberi nilai. Bila diberi nilai, ianya menjadi sempadan antara satu kaum dengan satu kaum. Seperti kita beri nilai pada orang Melayu Islam. Jadi dengan sendirinya kita jadikan Islam itu sempadan antara Melayu dan bukan Melayu. Ini berlaku sewaktu pimpinan kolonial apabila sistem banci penduduk diperkenalkan. Jadi kita jangan ambil ringan sistem banci penduduk ni sebenarnya. Sistem banci penduduk ni memang cuba dari satu segi menseragamkan manusia, tetapi sebenarnya manusia itu rencam. Jadi kita mesti ingat, apa yang kita lihat sebagai seragam itu sebenarnya dalamnya ada kerencaman. Jadi kalau kita sebut politik Melayu, bukan Melayu, dengan Cina hubungan, bagaimana politik Melayu, Cina, antara Cina, India, antara India. Jadi kadang-kadang kita lupa. Yang kita ingat hanya Melayu, Cina, India. Itu kategori yang diperkenalkan oleh British itu. Yang sudah lebih daripada satu kurun, satu abad. Jadi ini menarik pada saya. Jadi kemajmukan di zaman pasca kolonial, kemajmukan peradaban dan masyarakat termeterai dalam perlembagaan persekutuan. Jadi perlembagaan persekutuan sudah menjadi semacam tapak integrasi di mana pelbagai budaya, peradaban ditemukan dan diberikan kedudukan tertentu menurut perlembagaan kita. Jadi pada tahun 56, Reid Commission yang menyusun perlembagaan itu dan menerima 136 memorandum dari semua kaum dan golongan di Malaysia ini telah menggubal akhirnya perlembagaan yang kita ada hari ini. Dan kalau kita lihat secara halus, perlembagaan itu adalah tapisan daripada berbagai bentuk peradaban yang telah mengasaskan masyarakat majmuk di Malaysia ini. Jadi jangan kita lupa, ianya berpunca daripada peradaban yang berbeza.
Tetapi akhirnya dalam keadaan moden ianya mula-mulanya diletakkan dalam sistem banci penduduk yang berbeza disatukan atas satu label, kemudian pasca kolonial dimasukkan dalam perlembagaan dan juga undang-undang. Jadi ini menarik bagaimana penghayatan peradaban itu bukan hanya mengkaji mengenai peradaban. Kita mengkaji bagaimana ciri-ciri peradaban itu daripada yang besar yang kita dengar telah ditapis dan disusun kembali sesuai dengan perubahan sejarah kita. Pra-kolonial, kolonial, pasca kolonial. Jadi saya lihat kita jarang mahu melihat peradaban ini dari segi perubahan dari segi waktu ini. Kita selalu berbincang peradaban yang besar, peradaban Islam, peradaban Eropah. Betul. Tetapi dalam hidup seharian kita dapati peradaban ini sudah disaring dan ditapis dan disusun kembali dalam bentuk tertentu untuk sesuatu era pemerintahan. Jadi dalam model digital ini, khusus penghayatan etika dan peradaban, kita bermula dulu dengan kelas bersemuka. Jadi kalau hubungan etnik itu memang kelas bersemuka lah, 10 tahun lebih. Saya mengajar benda ni. Kelas hybrid bersemuka dan MOOC. Massive Open Online Course. Itu pun juga berlaku. Tetapi sekarang, bukan hanya oleh kerana COVID, tetapi kita telah bergerak dari segi teknologi pada platform lain. Jadi apa yang berlaku adalah perubahan platform. Platform yang terkini ialah platform digital dalam talian sepenuhnya. Jadi peralihan digital ini yang lebih mesra pengguna. Jadi saya rasa ia juga membolehkan penyebaran kursus ini dan juga pengajaran dipelbagaikan sifatnya. Ini boleh kita tanya pada pakar-pakar, misalnya Prof. Ahmad Kamal akan dapat menguraikan dengan lebih mendalam apakah kemungkinan-kemungkinan inisiatif yang kita boleh gunakan dengan adanya kelas digital ini. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan pagi ini untuk memberikan sedikit sejarah bagaimana ia dihasilkan, apa yang perlu dilihat. Kalau saya balik kepada slide yang pertama saya tadi, yang penting adalah alat analisis itu. Ini yang penting sekali. Kerana inilah yang akan membantu saudara-saudari menghayati apa yang kita belajar dalam kursus ini. Dan ini akan mengambil masa sedikit untuk menguasainya, tetapi pada saya, kalau kita bermula daripada perkataan penghayatan tadi, contoh penghayatan, kalau kita mula daripada penghayatan ini dua je, iaitu kefahaman dan pengamalan. You faham, you amalkan. Ini penghayatan. Kalau you boleh, dia memahami, mengalami, merasai, menguasai, ini adalah pembinaan penghayatan. Dan kalau kita pandu penghayatan itu, melihat pula dari segi struktur, dari segi sejarah, dan dari segi biografi, iaitu riwayat setiap orang manusia yang terlibat dalam masyarakat itu, maka dengan sendirinya kita dapat bagaimana penghayatan itu berlaku secara langsung dan secara tidak langsung dalam kehidupan saya. Sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya undang soalan kalau ada, dan saya nanti minta tim saya juga memberi bantuan untuk menjelaskan apa-apa yang dimuskilkan. Sekian, terima kasih. Pembangun dan pereka modul. Baiklah, sekiranya ada peserta yang ingin bertanyakan soalan, bolehlah menggunakan ikon tangan yang ada pada paparan Webex dan pihak urus setia akan membuka mikrofon kepada peserta yang ingin bertanya. Saya silakan. Okey, so kita inilah Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zahari bin Muhammad daripada Universiti Utara Malaysia.
ingin mendapat penjelasan daripada pihak PPT ataupun daripada pihak yang berbahagian proposal berkenaan ada satu pertanyaan tentang adakah kursus ini dibuka untuk pelajar-pelajar antarabangsa ataupun foreigner. Itu saja. Okey. Saya rasa setakat ini belum dibuka. Kalau di pihak swasta, tentulah belum dibuka dan di mana foreigner yang banyak. Tapi dalam konteks sebuah universiti awam, foreigner, saya anggap kalau mereka boleh berbahasa Melayu, mereka boleh faham dan dengar. Jadi batasannya pada pandangan saya macam kursus hubungan etnik dulu ialah kemampuan mereka berbahasa Malaysia. Jadi bukan kemampuan ilmu mereka. Jadi itu pengalaman saya. Mungkin Fadilah boleh jawab, Fadilah. Macam mana? Dr. Fadilah. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Buat masa sekarang, khusus penelitian etika dan peradaban hanya untuk pelajar-pelajar beasiswa lokal tetapi kursus falsafah ilmu falsafah isu semasa maka boleh diambil oleh pelajar-pelajar antarabangsa. Itu saja Prof. Okey. Ada soalan lain? Saya Prof. Ya. Nama saya Muhammad Atrizan. Saya daripada International Medical University Bukit Jalil. Saya ada soalan. Soalan saya adalah jika modul ni ditawarkan kepada pelajar Malaysia, jadi penawaran modul ni di dalam bahasa Malaysia ataupun ada dalam pilihan dalam bahasa Inggeris? Sebab ialah saya nak tahu sama ada boleh ditawarkan dalam bahasa Inggeris ataupun mesti dalam bahasa Malaysia, pertama. Yang keduanya, penawaran ini mesti untuk IPTS mesti bermula pada bila? Adakah start pada September 2021 ataupun setelah semua pensyarat IPTS menghadiri KOT ataupun pada tahun hadapan? Itu saya nak tahu. Terima kasih Prof. Okey. Bahagian pengajian, bahagian kekemalan akademik kena jawab ni. Wan Zuhainis. Atau siapa yang boleh bantu? Sebab saya tidak mengikuti perkembangan pengagihan tugas bila nak diajar waktu mana. The scale of such injury. So in order to help us understand more about these incidents, can you please elaborate what are actually ruptured blood vessels and what are the primary factors that can be Prof, pelaksanaan di IPTS nanti saya semak sebentar lagi dengan bahagian governance swasta. Okey. Saya update. Assalamualaikum Prof. Ya, Waalaikumsalam. Saya daripada UTP. Saya ingin bertanya soalan yang hampir sama juga tadi. Kerana kami punya semester akan bermula bulan 9, bulan September. Dan semua courses tu kita sudah pun ada saya tentukan mana courses untuk diajar. Jadi untuk melaksanakan satu course baru ni dia perlu masa juga untuk dia di-approvekan. Adakah boleh kami minta postpone? Itu satu soalan. Dan soalan yang kedua, tadi Prof menyebut bahawa sesiapa sahaja boleh mengajar subjek ini. Macam kami di UTP ni kita ramai juga teknologi dan juga engineering akademik lah. Engineering. Jadi adakah dengan Prof rasa dengan latar belakang pendidikan mereka tu juga mampu untuk mengajar subjek ini sebagaimana yang kata kunci 3 tu dia ada melibatkan sejarah dan sebagainya. Minta pandangan. Saya rasa yang soalan kedua, soalan pertama tu soalan pelaksanaan itu saya rasa bahagian pelang akademik boleh bagi tahu you lah. Saya boleh bantu nanti Prof. Saya boleh bantu nanti Prof. Nazri. Okey, saya jawab soalan yang tadi Ya, Prof. Sebenarnya saya dah 12 tahun mengajar kursus hubungan etnik ni. Saya rasa yang mengajar ni termasuklah
ada juga doktor yang mengajarnya. Dan ada juga engineer dengan ahli-ahli teknologi ni ramai. Terutamanya saya pada pengalaman saya lah, minat atau tidak yang mengajar atau dipaksa. Jadi kadang-kadang saya kena terus terang lah, mana yang dipaksa tu mungkin enggan dan tak mahu. Jadi belajar pun dia tak mahu. Tapi di UTM saya tengok yang mengajar tu semua orang engineer dan technical people, they are very good. Ada yang Islamic Studies dan sebagainya. Pada saya, kerana yang diminta melalui kursus ni bukannya expertise. It's not subject expert yang saya minta ni. Subject expert ni perlu menyediakan kursus. Isinya. Tetapi untuk mengajarnya, there's some basic thing, history. I think I assume everyone knows what history is and you learn. You belajar apa itu history dan apa itu kolonial, pra-kolonial. And you roughly can figure out apa dia kandungannya setiapnya. Jadi kalau you sebagai gurunya, pengajarnya, you have to develop your notes lah. You buat sendiri apa dimasukkan pra-kolonial, kolonial, pasca kolonial untuk memberikan gambaran. Bermula dengan negara sendiri lah. Jadi bila kita boleh mula dalam konteks Malaysia, saya rasa ia akan memberi untuk menguasainya. Itu pandang saya lah. Berdasarkan apa yang saya belajar daripada pensyarah-pensyarah yang bekerjasama dengan saya. Halo. Soalan lain? Assalamualaikum. Halo, Prof. Siapa tu? Saya Zahri Muhammad daripada Universiti Utara Malaysia. Sebenarnya saya nak tanya soalan yang sama, iaitu tentang bahasa mengantar. Tapi dah dijawab. Tapi bagi saya, ini pandangan saya Prof dan AJK, kursus ini untuk rakyat Malaysia ataupun warga negara Malaysia. Sepatutnya tak ada masalah untuk kita sampaikan dalam bahasa Malaysia sepenuhnya. Kerana apa? Kerana di dalam kandungan kursus ini juga dia ada kaitan dengan perlembagaan dan apa, kita nak bukan nak beri pemberitahuan ataupun pengetahuan, tetapi pengamalan. Maknanya sebagai warga negara Malaysia, kita sepatutnya tak ada masalah untuk menyampaikan dan juga berinteraksi sebagai pelajar lah untuk kursus ini. Ini pandangan saya. Cuma saya nak nak menyokong pandangan Prof tentang kepelbagaian dari segi kepakaran ataupun ilmu atau bidang pensyarah itu tak ada masalah, sebab saya pun daripada pemasaran ataupun pengurusan perniagaan yang mengajar kursus ini dah 2 tahun daripada mula dikenalkan, dan juga ada rakan-rakan saya pakar IT dan juga pakar perkawanan yang mengajar kursus ini. Terima kasih Prof. Saya memang tahu hari ini sebabnya dah 12 tahun mengajar hubung etnik. Mana ada orang dari engineering belajar hubung etnik tapi dia tiap hari hidup dalam hubung etnik. Jadi dia ada semangat tu, dia mengajar tu, dia bukan hanya nak mengajar, dia nak tahu juga apa yang dia alami. Jadi awal menjadi guru ataupun mengajar dalam kursus ini sebenarnya dia dapat 2 manfaat. Satu, melihat dirinya sendiri dalam masyarakat dia. Macam yang Saudara Zahri kata tadi kan. Yang keduanya dia pun perlahan-perlahan dia akan meneliti kandungan-kandungan ini dan lebih bijak lagi menganalisis mengenai masyarakat Malaysia ini. Jadi saya rasa inilah kelebihan kursus ini. Memberikan kita keberanian untuk membuat sumbangan dan analisis kita sendiri. Tak payah tunggu lagi. Universiti Utara ni banyak penanalisis politik kan. Jadi tunggulah. Saudara-saudara pun boleh membuat analisis yang berharga dan berguna ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Azamin daripada Al-Madinah International University. Masih nak bertanya tentang kelayakan ni. Macam yang telah dibincangkan, macam Prof katakan, dari segi kompetens insya-Allah kita tak ada masalah, tak kira dari apa saja bidang. Tapi untuk kami di IPTS, kami ada 2 kekangan lain. Kami ada kekangan teaching permit dan kami ada kekangan akreditasi MQA. Jadi kalau kita boleh dapat pengesahan dua-dua kekangan ini membenarkan kursus ini diajar oleh pensyarah mana-mana, itu sangat membantu untuk IPTS. Terima kasih.
Yang tu kita minta Dr. Nazri jawab, Prof. Okey, silakan. Pak Dr. Nazri dia MQA, so dia boleh tolong jawab lah. Kalau tak boleh jawab sekarang. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nazri, silakan. Dia dengar soalan tadi, Nazri? Nazri, ya. Suara terputus. Dia kat mana ni, Nazri? Kat atas pokok ke? Okey, untuk pensyarah baru ni, so IPTS belum datang, kita siasat akan buat tips yang baru ni tak boleh dengar lah Nazri. Nazri tutup video dan cakap. Tak dengar lah Nazri. Tak lepas suara. Kita tutup video, okey. Dah dengar ke? Assalamualaikum. Okey, sekali lagi. Assalamualaikum. Sekali lagi ulang. Okey. Assalam. Seremban, bro. Lain. Jangan bagi air malu. Lain saya masalah ni. Okey, sila. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dah 5 kali pun jawabnya. Okey, dah dengar, Prof? Boleh. Silakan. Tak boleh lah. Lain slow, minta maaf. Lagi sekali cakap. Fadilah, kau boleh jawab, Fadilah. Ni MQA ni. Itulah tu. Saya produknya buat ni lepas ni yang Okey, siasat Prof. Dari segi posisi dan siapa nanti satu TOT yang akan kementerian buat untuk menjelaskan sampai ada khusus apa yang perlu diajar dan sebagainya, perlukah yang berprosedur untuk okey, saya dah nampak gambarannya. Gambaran ni ialah apa yang saya sampaikan hari ini yang memperkenalkan kursus ini dan apa dia pengisiannya yang ya. Boleh ya? Okey. Tak apalah Nazri. Nanti kan aku balik Sembang, aku jumpa kau. Sebenarnya apa yang ditanyakan oleh rakan-rakan dari IPTS ni adalah beberapa perkara berkait dengan hal-hal teknikal khusus berkait dengan MQA dan sebagainya. Saya rasa ini memerlukan perhatian yang khusus lah. Kerana yang saya fokus hari ini bukannya hal-hal itu. Dan kalau you tanya pun saya mungkin tak tahu. Sebabnya dalam konteks pengajaran ini pengurusannya dilakukan oleh orang lain. Jadi elok kita tanya, nanti saya bagi tahu kepada bahagian akademik, pada Prof Wan Hamis untuk menguruskan hal ini. Mungkin satu TOT lain yang diperlukan. Ya, saya rasa itu yang diperlukan, satu TOT teknikal. Macam mana perkara teknikal ini nak diuruskan. Okey, ada soalan lain? Prof, ada satu soalan di chat, Prof. Soalannya adalah berdasarkan, ini daripada Muhammad Asri, dia kata berdasarkan pengalaman pengajaran khusus adalah satu cabaran yang besar, khususnya untuk mengajar pelajar bukan Melayu, menghayati semua konsep yang ingin ditanamkan dalam diri pelajar. Justru pelajar di Malaysia kuat dipengaruhi oleh identiti etnik masing-masing, sama ada dalam kalangan keluarga, sistem pendidikan yang bersifat vernacular maupun masyarakat kerjaya dan politik. Kita cuba sebaik mungkin, tapi hakikatnya sikap mempertahankan identiti perkauman itu cukup kuat. Pengalaman saya khusus ini tak mendapat sambutan sepenuhnya 100% dalam kalangan pelajar bukan Melayu. Mereka menganggap khusus ini hanya memberi kredit kepada orang Melayu. Mohon komen daripada Prof. Saya tak tahu berapa ramai. Kalau ada statistik 80% ke, kalau satu dua orang yang menyatakan ini, biasalah. Saya dah anggap tidak semua bertuju dalam kursus ini, seperti juga kursus hubungan etnik dulu.
ditentang sampai dalam parlimen. So, saya nak tahu berapa ramai. Kalau dapat kita ada data yang jelas, kerana kita tak boleh hanya, saya terima kenyataan itu, tapi saya mahu data yang jelas supaya kita boleh kemukakan kepada kementerian apa yang kita perlu buat. Kerana ini khusus kementerian, khusus wajib, jadi apa yang kita kena buat? Apa langkah selanjutnya yang harus kita lakukan kalau timbul keadaan seperti ini? Apakah kita buat, zaman saya tutorial ya. Dulu sekarang tak boleh nak tutorial ni. Jadi maknanya kita fokus pada mereka yang tak faham. Mana yang prejudis dah ada, tak nak hadir, kita nyatakanlah kalau you tak nak hadir, kalau you fikir kursus ni hanya untuk orang Melayu, why are you here? Ini soalan saya. Kadang-kadang saya pernah juga berdebat soal ini dengan student-student dulu, terutamanya bila saya mengajar dari tahun 1, tahun 2 berkait dengan antropologi. Ada juga yang mengatakan mengapa kursus ini bukan etnik lah, tapi soal agama dan sebagainya. Jadi saya kata kalau you tak suka kursus ni, jangan ambil lah, jadi beban saya kata. So, tapi oleh kerana kursus wajib, mungkin ini menjadi masalah lah. Sebab kursus wajib kena ambil. Jadi attitude atau sikap mereka itu masuk. Bukan hanya orang bukan Melayu saja. Saya rasa orang Melayu pun ada sikap macam tu. Jadi jangan tuduh orang Melayu je. Atau bukan Melayu saja. Saya rasa ada juga Melayu yang tidak mahu mengikut kursus ini. Ini mengampu kerajaan kata-kata. Ada. So, kalau nak dipolitikkan, saya tak ada masalah isu-isu politik ni. Tapi pada saya, we have to be aware that this process kepada mereka yang menguntungkan, kita galakkan. Pada mereka yang merasa tidak menguntungkan, it is their decision. Keputusan mereka. Kalau mereka gagal, gagal. Jadi kita janganlah pula berasa guilty, berasa risau bahawa benda ni hanya untuk orang Melayu ataupun bukan Melayu. Kalau nak dibawa perbincangan dalam kancah itu, maka inilah kursus yang mereka perlu ikuti penghayatan ini. Tapi daripada luar, awal-awal lagi mereka telah membina satu tembok untuk tidak mahu menerima. Itu kita tak dapat nak tolonglah. Saya cakap terang saja. Dari segi itu, kita mesti betul terang. Itu pandangan saya. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Saya sebenarnya ada beberapa soal teknikal, so nak tanya boleh tak pihak MQA atau MUI boleh jawab? Sekarang ni ada yang akan mengambil soalan itu untuk dijawab kemudian kalau perlu. Ya, silakan tanya. Hello, Prof. Ya. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Ini Benny Thomas daripada TAIUC ya. Okey. Okey, dan saya nak tanya tentang alat analisis tu. Okey. Ya. So kita tak mengajar lagi tak mengajar lagi kursus ini. Ya. Adakah pelajar itu bila dia dinilai, dia akan melalui 9 alat analisis ni? Itu pertanyaan saya. Tak semestinya. Ini 9 ini adalah untuk pertamanya yang mengajar memandu ke mana kita pergi dalam perbincangan ini. Yang kerana kita ada kursus-kursus itu ada bab-bab lain kan, dia ada bahagian-bahagian lain. Jadi pada saya ini hanya untuk panduan student dan juga staff lah. Markahnya itu ada skim lain yang you kena fikirkan. Prof, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya Aizat daripada Universiti Kuala Lumpur, UniKL. Yap. Jadi kami menyambut baiklah perubahan transformasi daripada hubungan etnik pada kursus ini. Cuma saya ada satu soalan yang paling asas. Mungkin Prof boleh jelaskan sekali lagi, disebabkan kursus ini bertajuk penghayatan etika dan peradaban. Boleh Prof jelaskan tak apakah perbezaan penjelasan etika dan peradaban tu? Adakah ia merupakan konsep yang saling melengkapi ataupun ada maksud yang berlainan di antara keduanya? Terima kasih. Dia ada pengertian umum etika dan peradaban ini. Ya. Kalau you nak buat detail, boleh. Tapi untuk khusus ini, kita bukan buat mengkaji etika dan kita juga tidak mengkaji peradaban. Kita mengkaji bagaimana bentuk-bentuk etika ni yang sebenarnya dulu tak ada perkataan etika. Datuk Nenek dulu dia gunakan perkataan adat dan adab. So, bagaimanakah peralihan dari kefahaman ini yang penting?
Jadi pada saya bukannya khusus etika dan peradaban, tapi pengamalan etika dan peradaban, dan dalam konteks perkataan etika bukannya pengamalan etika dalam bentuk moden saja, bahawa masyarakat di Nusantara sudah ada adab, adat dan adat istiadat mereka sendiri, sopan santun mereka. Jadi tak perlu tunggu etika daripada barat datang memberitahu kita ada etika atau tidak. Jadi itu sebabnya kadang-kadang bila dipilih istilah etika ni dulu, saya tak berapa bersetujulah istilah ini, kerana ini telah pun mengangkat colonial knowledge sebagai paksi kefahaman kita. Tapi Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Saya Ahmad Zial Haq daripada KPJ-UC Nilai. Okey. Saya nak bertanya tentang maksud penghayatan dari Prof. Ya. Penghayatan ni adalah satu melibatkan sentimental value, nilai kejiwaan, iaitu berdasarkan pengalaman sedar masing-masing, atau penghayatan ni melibatkan logika. Jika penghayatan melibatkan pengalaman sedar masing-masing, jadi kesan penghayatan tu lebih berbeza-beza. Bagaimana ukuran maksud penghayatan tu, Prof? Dan satu lagi soalan ni, Prof. Apakah perbezaan adab dengan akhlak? Adakah adab atau adat itu ia hanya berdasarkan ikutan semata-mata, berdasarkan tradisi, manakala akhlak itu bersifat fitrah? Contoh kalau kita lihat orang barat, mereka ada adabnya, kesedaran civic, tetapi dari segi fitrah tu mereka itu kadang-kadang songsang fitrahnya. Jadi adakah adab dengan akhlak tu beza? Mohon pencerahan Prof. Terima kasih. Ya, saya rasa dalam jawab soalan pertama tadi mengenai penghayatan itu, memang betul lah, individually you experiential differences kan, pada berbeza-beza. Tapi apa yang saya maksudkan sini, dalam perbezaan itu ada, kalau kita kumpulkan semua itu dari segi sosiologi, ini apa yang kita lihat adalah amalan, perilaku. Jadi yang kita nak lihat ini bagaimana kita memahami dan mengamalkan. Jadi itu yang dikatakan penghayatan itu. Kalau kita nak pergi detail lagi, memang boleh, tidak ada masalah. Tapi itu bukan tujuan kursus ini. Kursus ini ialah untuk mengetahui apa yang diperlukan bila kita membuat penghayatan itu ialah kefahaman apa yang kita buat ni. Macam kalau buat sokam dan budaya, apakah saudara mesti Olimpik medalist nak mengajar sukan ni? Tidak. Jadi itu maksudnya. Jadi pengalaman itu betul. Pengalaman itu mungkin pengalaman yang datang daripada pengalaman lain, orang lain, pembacaan dan sebagainya. Jadi pada saya, kefahaman dan pengalaman ini adalah luas dari segi maknanya, tetapi boleh digunakan oleh individu untuk meletakkan dirinya dan menguasai impak terhadap masyarakat apa yang dikajinya. Yang kedua tentang fitrah dan juga akhlak dan sebagainya, ini ada terpulang kepada saudara-saudari yang mengajar dalam zaman prakolonial sebelum British itu macam-macam. Saya kalau nak sebut perang pengaruh Buddhisme dan Hinduisme itu macam mana kita nak masukkan tu? Itu yang saya fikirkan. Jadi terpulang kepada mereka yang mengajar, merasakan perlu diluaskan pengertian ini di samping adab, adat dan sebagainya, dimasukkan hal-hal lain. Saya tidak ada masalah. Itu terpulang pada bijaksana khusus, pengajar khusus, dan melihat siapa audiens saudara untuk membolehkan kefahaman itu lebih dikuasai, lebih pantaslah untuk mereka menghayati kursus. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Sobhi dari Changlun. Okey. Soalan saya Datuk, ada ramai orang bertanya, kita dah bangunkan kandungan khusus ini, kita dah digitalkan pun. Ada tak buku yang khusus yang boleh kita jadikan rujukan yang utama lah bagi kursus ni? Bukan semata-mata kita gunakan buku modul hubungan etnik yang dulu. Ada tak perancangan kita nak wujudkan satu buku yang khusus Datuk? Terima kasih. Setahu saya tidak ada. Tidak ada rancangan, saya tak tahu. Kalau ada rancangan tu saya mesti tahu. Tapi saya tak tahu. Yang saya tahu nak didigitalkan. Ini dia perkataan dia, anak kunci dia, digital. Jadi kalau
kita dah bergerak tau dari buku bersemuka, kemudian hybrid, sekarang digital. Jadi yang bertanya tu masih lagi macam saya lah, Jurassic agaknya. So itu dah tak kita lagi. Terpulang lah kalau nak buat buku tak ada masalah pada saya. Kita boleh, sama-sama boleh. Inilah kesempatan kepada pensyarah mana yang nak buat buku, boleh tulis. Kemudian saya tengoklah kalau boleh kita terima ni, yuklah jadi penulis je. Pada saya bukakan. Saya tidak memaksa. Siapa yang berniat nak tulis buku daripada apa yang ada dalam digital course ini, please, saya galakkan. Dan kalau yang pertama saya baca mungkin saya boleh fikirkanlah ini sesuai atau tidak. Nanti saya panel expert kita ada kan? Jadi Okey. kita duduk, dan menilai. Saya menggalakkan untuk buku ni ditulis. Saya dah letih dah tak mau tulis lagi dah. Lagipun digital ni dah menyenangkan kerja saya jadi. Ya? Tapi pada saya tak mau komen lah apa batasan ilmu digital dengan bukan digital ni kan. Tapi it's good lah. Pada saya bagus kerana sesuai dengan keadaan dan juga platform yang berbeza dari segi digital. Yang telefon lain ni lain itu lain. Jadi so using this platform we can access this knowledge at any time from anywhere. Itu kelebihannya. Buku tertinggal lah, kopi tumpah lah, macam-macam lah. Kan? So fotokopi tak berapa jelas, macam tu lah. So I think it's a good idea to have a book. I'm not against it, but I don't know about the plan. Tapi kalau ada orang yang volunteer nak tulis buku daripada asas ini, then you have to go through JPT lah yang menganjurkan kursus. Ya. Okey, terima kasih. Ada soalan lain? Salam sejahtera, Prof. Ya, silakan siapa tu? Chandra. Tadi berhubung pertanyaan daripada IPTS tu, kita nak jawab yang tu, boleh tak, Prof? Yang bahagian mana tu? Yang bahagian siapa yang boleh mengajar, tak boleh mengajar tu? Tak, part teknikal tu lah yang dia orang bertanya pasal TOT. Kita nak Rasa macam ni. Saya nak minta bahagian pegawai bahagian kesimpulan akademik ni mencatatkan soalan-soalan dan komen yang saudara berikan dan orang lain yang berikan, iaitu berkait dengan perlu atau tidak TOT. Saya rasa perlu TOT ni untuk menguraikan aspek teknikalnya. Jadi kalau boleh you tunggu, nanti saya mohon bahagian kesimpulan menjawab soalan-soalan ini. Kerana ini IPTS, IPTA, dia ada lain lorong-lorong dia yang kena diikuti. Dan daripada dulu lagi, malah di IPTS dulu kursus buat itu dia panggil pengajian umum kan? Nazri kita panggil dia pengajian umum, saya ingat lagi. Mempertahankannya di kementerian ketika itu. Dalam itulah tersisipnya kajian modul hubungan elektrik. Assalamualaikum Prof. Boleh saya tanya satu lagi soalan? Saya Muhammad Pisu daripada UTP sekali lagi. Okey Prof. Gini, kan bila kita bercakap tentang etik Prof ya, jadi kita nanti akan berbincang mengenai betul dan salah, right and wrong, dan selalunya right and wrong ni dia akan kembali kepada prinsip, kepercayaan, belief dan faith masing-masing kan. Jadi mungkin kesalahan dan betul bagi orang Islam begini-begini, bagi orang Kristian begini-begini, jadi bagaimana untuk kita address that Prof? Katakan banyaklah isu-isu ni kerana betul dan salah ni dia akan kembali kepada kepercayaan dan belief masing-masing. Adakah dia menjadi satu perkara yang kita kena terima baik dan betul ni dalam konteks yang macam mana? Terima kasih Pak. Sebenarnya etika, etiket ini semua adalah the family of concept kan. It's a generic concept. So kita tahu bahawa agama yang berbeza mempunyai permintaan-permintaan yang berbeza. Jadi itu sebahagian daripada tanggungjawab
yang mengajar itu untuk menghuraikan kalau ditanyakan perbezaan ini. Karena pada saya perbezaan ini tak dapat dinafikan. Ya, misalnya family values. So Muslim family values quite different to non-Muslim family values. But then there are generic universal values. Jadi kena bincang soal itu tidak ada masalah pada saya. Tapi bagaimana kita boleh menghayatinya ini? Ini yang kita selalu ditanyakan. Should we? Shouldn't we? Apakah patut menghayati ini? Macam mana kita nak hayati? Pada saya perbezaan ini tak dapat dielakkan. Itu sebabnya kita bincang bukan hubungan etik tapi peradaban. Jadi kita banyak peradaban di Malaysia ini. The first thing we have to recognize is that kita mesti terima bahawa ada peradaban yang berbeza mengisi kefahaman kita dalam negara ini. Bukan hanya kaum. Kaum ini terlalu sempit sangatlah pada saya kerana ini adalah kategori kolonial yang diperkenalkan dalam sensor. Tapi sebenarnya yang lebih luas adalah peradaban dia. Dan malah kalau kita lihat peradaban dari India dan dari China is more complicated and more advanced daripada peradaban barat untuk sekian ribu tahun lamanya. Jadi itu sebabnya peradaban itu lebih sesuai daripada membincang hanya etnik itu, etnik ini, ya, kerana ianya mengandungi liputan yang luas. Dan tidak bererti ia tidak boleh dilihat bagaimana proses penapisannya, proses penjumudannya itu kita tak dapat nafikan. Kita boleh lihat bagaimana ia kemudian digabung-gabungkan menjadi kebudayaan yang dipinjam oleh satu kebudayaan lain. Jadi, kita ini pada saya inilah kelebihan khusus ini membolehkan kita melihat kepelbagaian ini. Dan saya tidak pernah mengatakan ini mesti macam ni, macam X, macam B. Pada saya ini terbuka dari segi penghuraian kita. Salam, Prof. Ya, silakan. Saya Zafirul dari UOW PDU Penang. Dari mana? UOW PDU Penang. Okey. Okay, untuk subjek ni dia tu penghayatan kan. Penghayatan politika dan peradaban. So bila kami mengajar nanti boleh betul atau tidak sama ada untuk pensyarah tu dia hanya menekankan kepada pengenalan kepada etika setiap kaum, adab yang ada setiap kaum. Maksud dia tak perlu dalam saya tak ada. Okey, saya tak ada kerana saya tak masukkan slide apa isi kandungan. Jadi saya tak nampak soalan saudara tu mana dalam isi kandungan. Kan ada yang jadi pada saya pemilihan kita dah berikan kandungan. Ada kandungan dia. Isi dia. Bab satunya, bahagian 1, bahagian 2, 3, 4 sampai ke 8 tajuk dia. Jadi dalam konteks itu saya rasa sesuai untuk saudara tengok itu dulu dan apa yang saudara nak ajar itu sesuai atau tidak. Jadi kalau tidak nanti kita fokus hanya satu bahagian etika saja ke peradaban saja dan mendalami satu-satunya, rasa saya tak tercapai. Sebabnya seperti yang saya nyatakan dalam slide ni, penghayatan itu ialah untuk kita memahami dan juga mengamalkan. Jadi kalau orang tu faham dan apa yang diamalkan. Jadi umumnya yang kita nak tahu ialah hubungan kaum ini, hubungan etnik ini apa dia? Sebenarnya pada saya ialah berkait dengan perkara yang lebih besar sekali. Bukannya perkara yang kecil-kecil sekarang ini antara parti, politik dan sebagainya, tapi antara pertemuan dan pertemuan antara peradaban yang lebih besar lagi. Jadi kalau kita boleh ajak berfikir student dalam konteks yang lebih luas ini akan boleh meluaskan lagi perbincangan kita dan lebih mendalam. Kalau tidak nanti dia jadi soalan Melayu, Cina, India. Itu saja. Pada saya kita membataskan ilmu kita ini. Saya mahu student dan juga pengajar membuka luas supaya the issue is not simply about Malay, Chinese, Indian in this country. Sebab kita beralih daripada hubungan etnik kepada peradaban yang majmuk ini yang kita lalui ini. Slide dah akhir tadi kau buang. Okey, ada soalan lain? Silakan. Dia satu slot je dia.
Tapi nak ada semua tu. Ya. Bagi yang lagi 2 orang tu. Tadi macam Ada lagi soalan? Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Siapa tu? Saya Mas Rizal daripada MUCM. Okey. Okay, Prof, saya nak tanya, jadi dengan adanya kursus penghayatan etika ni, adakah bermakna kursus hubungan etnik akan dibatalkan? Dia tak ada kata pensiaran batalan, tak ada. Dia tiba-tiba dah tak ada je. Okey, maksudnya tak jadi- perlu lagi, contohnya kalau MUCM adakan kursus penghayatan etika ni, makna modul hubungan etnik tak perlu diajar. Betul kan? Rasa saya begitulah keadaannya. Ini mengganti kursus hubungan etnik. Kalau mengikut arahan kementerian dulu ialah mengganti kursus hubungan etnik. Ya. Dan kami di UKM Prof, kami di UKM Prof, kami letakkan hubungan etnik itu dalam U3. Kami tak buang. Okey. Okey, dan kursus ni hanya untuk student degree saja ataupun perlu diambil untuk student diploma dan CJ, Prof? Yang itu nanti bahagian teknikal akan jawab ya. Saya tak tahu jawabnya itu. Saya menyediakan kursus kandungan. Saya tak tahu siapa yang nak Terima kasih, mengajar. Prof. Ya, okey. Sama. Itulah ambil tindakan. Tu je lah dia yang ambil tindakan. Apa tindakan nak ambil tu? Okey. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Okey, Nazri ke? dah ada balik Prof. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam. Okey, untuk dari segi aspek polisi dan juga dasar kementerian, saya rasa akan ada TOT Prof untuk menjelaskan ni. Sebab untuk pensyarah IPTA, kita telah buat penerangan tentang ini dan mereka maklum. Okey. Untuk kursus falsafah dan juga penghayatan etika ni, dia akan diambil di peringkat sijil, diploma dan juga degree. Okey. Untuk pengantaran bahasa boleh dalam 2 bahasa, tapi untuk penghayatan etika bagi pelajar warga negara wajib dalam bahasa Melayu. Okay. So kalau dia nak ajar, nak offer penghayatan etika pada pelajar antarabangsa, kena buat kelas yang berasingan lah dalam bahasa Inggeris. Ya. Okey. Saya tahu ada yang mengajar dalam bahasa Inggeris di UPM sudah buat ni. Ya. Ya. Itu sedikitlah. Untuk kelayakan pengajar Prof, tak ada masalah daripada mana-mana bidang dengan syarat ada TOT lah, dan saya rasa nanti TOT yang dibuat oleh kementerian akan melayakkanlah, dan gunakan TOT ni, sijil TOT ni untuk kalau nak mohon permit daripada kementerian untuk dapatkan permit mengajar untuk pensyarah di IPTS. Dan untuk IPTS, dia akan bermula pada September ni Prof. Kalau kita tengok surat daripada kementerian, untuk IPTS akan bermula pada September inilah untuk kursus penghayatan etika dan juga falsafah. So sehubungan dengan itu, kursus titas dan hubungan etnik tidak lagi berada dalam U1, boleh dipindahkan dalam U3. Dia tidak dijumurkan, tidak dihapuskan, tapi jadi pilihan lah sebab dia di bawah U3. So U1 akan ada 2 saja, iaitu kursus falsafah dan isu semasa. Dan untuk pelajar antarabangsa dia kena pilih lah sama ada kursus falsafah ataupun penghayatan etika, dan satu lagi kena ambil pengajian Malaysia. Okey. Itu sedikitlah Prof. Ada slide saya, kalau saya nak share nantilah saya rasa masa TOT tu akan ada dijelaskan Prof. Terima kasih Prof. Itu yang penting sekali. Mereka mesti melihat yang bertulis lah. Bukannya lisan saja, bertulis supaya jelas. Dan mereka juga boleh huraikan pada orang lain, rakan-rakan. Dan share. Bagus. Terima kasih Nazrin. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Prof. Saya Nukman dari bahagian Governance IPTS JPT. Okey. Menambah kepada apa ulasan yang diberikan oleh Encik Nazri tadi, dia betul, untuk jabatan kita akan adakan TOT secara berfasa kepada semua 435 IPTS. Jadi TOT ini akan dibuat secara jemputan lah, by fasa. Itu yang pertama. And then yang kedua, menjawab kepada permit mengajar tadi, seperti Encik Nazri maklumkan, hasil daripada TOT tersebut kita akan bekalkan sijil
Jadi pihak IPTS boleh kemukakan sijil tersebut ketika memohon kepada bahagian standard swasta JPT. And then yang ketiga berkenaan pelaksanaan dua kursus ini, kita sasarkan di pihak IPTS akan bermula pada tahun 2022 lah, since fasa TOT ini belum lagi dijalankan. Jadi kita nak selesaikan dahulu kesemua empat fasa ini, and then barulah kita implement kepada semua IPTS. Sebab kita sedia maklum, proses di IPTS memang memerlukan kelulusan senat masing-masing untuk kedua-dua kursus ini. Ya. Itu sahaja, Prof. Okey, terima kasih. Itulah yang paling penting sekali nak didengar oleh ramai orang ni yang saya tak tahu. Tak apa, nanti kita ada TOT dan saya harap nanti maklumat ni boleh ditulis lah supaya ada rujukan kan. Jadi kita terima kasih banyak lah. Siapa nama tadi? Lukman, Prof. Lukman, okey, terima kasih Lukman. Hai Prof. Ya, silakan. Siapa tu? Hai Prof, saya Amir daripada Cyberjaya. Okey. Saya nak tanya, berkaitan dengan subjek ni, macam mana kita nak, selain daripada banci yang Prof cakap tadi dalam pembentangan tadi, banci, macam mana kita nak gunakan lagi wacana ilmu kolonial dalam subjek ni, kalau menurut Prof? Kalau kita nak gunakan wacana ilmu kolonial tu, saya sudah tulis banyak artikel dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Dia ada 6 atau 7 kategori ilmu kolonial itu pembentukannya. Dari segi census, itu enumeration, kemudian dari segi survey misalnya mana, you pernah dengar Durio Zebitinus, you pernah dengar? Tak pernah dengar kan? Durio Zebitinus ni durian tapi nama Latin. Jadi macam mana segala benda dalam Malaysia ni ada nama Latin, you tergantuk kepada dengan kayu tu ada nama Latin, you pijak rumput tu ada nama Latin, terpegang pokok ni nama Latin. Ini penting untuk saudara gambarkan bagaimana dalam ilmu kolonial itu kita telah mengkategorikan for the sake of pentadbiran. Kerana bila ada nama Latin tu, mana orang sains dia boleh register flora fauna di negara ini mengikut Linnaeus Principle. Ini menarik pada saya, macam mana kita boleh gunakan bagaimana ilmu zaman kolonial, dan melalui ilmu kolonial itu kita telah meracik-racik peradaban itu dalam konteks dan susunan yang telah disiapkan oleh ilmu kolonial. Itu cara saya melihatlah. Baik, terima kasih. Baguslah. You nak timbulkan soal itu sangat bagus. Saya rasa penting itu diberitahu pada student bahawa these are not things you take for granted. No, these are reality that has shaped us. Betul, Prof. Betul. Terima kasih. Okay. Ada soalan lain? Gak ada letih kot, ha? Dah 45 minit bertanya dah. Dah letih. Silakan. Soalan terakhir lah. Kalau tak ada lagi soalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, tujuan webinar ni kalau tak salah saya untuk memperkenalkan modul digital ni. Sebabnya saya percaya link dan sebagainya dikongsikan pada pagi ni melalui webinar ni. Mungkin kalau boleh kita dapat sedikit sneak preview, sebab kalau masa ni kita nak go through dan tanya soalan mungkin tak sempat, tapi sekurang-kurangnya bila mungkin dapat imasan sekali lalu modul digital ni, mungkin lebih banyak soalan yang relevan kita dapat timbulkan. Itulah guna TOT nanti. Ya. Saya ni hanya untuk membantu saudara mula memikirkan dan tak tidur malam memikirkannya. Besok banyak soalan timbul. TOT inilah tempat you bertanya. Jadi hari ini saya tak banyak sangat tujuan saya itu selain daripada untuk membantu sama-sama kita tahu apa kandungan, mengapa kita buat, bagaimana menganalisisnya. Jadi itulah tujuan saya hari ini. Tapi apa yang saya sampaikan hari ini telah menimbulkan banyak soalan. Dua bentuk. Satu bentuk soalan teknikal, satu soalan berkait dengan konsep-konsep yang saya kenalkan tadi. Dan saya gembira mendapat soalan ini sebagai feedback, ya, untuk kita
Ya. Assalamualaikum Prof. Saya Iskandar dari Universiti Utara Malaysia. Okey, saya nak bertanyakan apabila kalau bahan-bahan telah didigitalkan dan kami di UM menggalakkan penggunaan MOOC dan bagaimana kalau dari segi ownership dan juga authorship tentang bahan-bahan digital. Bolehkah kami publishkan juga di MOOC ataupun kami kena ada restriction tertentu? Fadilah jawab. Yang itu pun kita kena tunggu JPT jawab ya Prof ya, sebab nanti dalam TOT nanti kita akan beritahu. Satu lagi Prof, untuk mengembirakan hati rakan-rakan IPTS kita ya, untuk pengetahuan, kita akan juga bekalkan kepada semua pensyarah satu set yang kita panggil macam modul tapi dalam bentuk slides yang lengkap penerangannya untuk rakan-rakan sekalian untuk memahami bab 1 sehinggalah bab 8. Slides itu kita buat dalam sampai bab 9. So lengkap sangat ya. So lengkap untuk rakan-rakan pensyarah. Kemudian rakan-rakan pensyarah boleh guna slides itu, ringkaskan ya, untuk digunakan dalam kelas ataupun untuk dijadikan video dan sebagainya. So modul digital yang kita buat ini adalah sebagai alat bantuan mengajar ya, untuk rakan-rakan guna ya dalam kelas ya, untuk buat flip classroom ke ya. Kalau misal kata rakan-rakan nak pergi vaksin ya, kemudian tak sempat nak masuk kelas ke, boleh bagi modul digital itu, kemudian kita buat discussion ya. Tapi jangan risau ya, kalau misal kata hanya melihat kepada modul digital itu, mungkin rakan-rakan tak nampak sangat ya dia punya gambaran dia. So kita akan bekalkan slides ya. So tim Prof Ulun dah buat slides yang lengkap yang bila kita baca kita kata nampak, oh okey, faham ya. Dan rakan-rakan boleh juga ya tambah lagi ya daripada pembacaan rakan-rakan sekalian ya. So jangan risau, kita akan bekalkan dengan dua. Satu slides yang lengkap dan the second one ini adalah modul digital. Ya Prof, itu. Okay. So, tak payahlah go like or dislike kan? Sama ada nak guna dalam MOOC atau tidak digital itu, yang tu kena tanya pada KPT lah ya. Itu tak apa. So kita mengharapkan bahagian governance IPTS akan membuat TOT dia dengan secepat mungkin ya, sebab saya faham ya, saya juga sebagai seorang pensyarah, bila kita diminta untuk buat sesuatu, kita risau ya nak buat macam mana, nak apa. Kita juga memerlukan masa untuk fahamkan ya perkara itu, nak digest, kita juga perlu baca banyak sebelum kita boleh bagi lecture kepada students. Kita amat faham ya, tapi saya rasa since bahagian governance telah pun mengubah kepada tahun 2022, so insyaAllah kita ada masa lagi ya. Ya, insyaAllah. Okey. Salam Prof. Salam. Siapa tu? Okey, okey Prof. Saya Ratna dari UPM. Boleh dengar ya? Okey, terlebih dahulu terima kasih banyak Prof untuk perkongsian di awalnya. Saya ada nak tanya sebab Prof ada menyatakan dalam perlembagaan sebagai tapak integrasi yang mana berbagai ciri-ciri yang dah disusun dari dan ditapis, okey, peradaban ditapis dan disusun. Jadi peradaban di sini apa maksudnya? Prof refer kepada peradaban mana, Melayu, Cina, India ataupun peradaban dari pengertian yang umum? Terima kasih. Peradaban umum. Pertamanya sebelum mengenal peradaban Melayu, Cina, India ke, dia ada 4 komponen. Apa saja peradaban dalam dunia ni, generik ni ada 4 komponen. One is geophysical, maknanya mesti ada tanah-tanah, environment. There must be somewhere, it cannot be suspended in space lah. Itu kita belum lagi faham peradaban suspended in space. Tapi peradaban yang kita lalui dan kita tulis, kita faham, mengandungi pertamanya komponen geophysical. Yang keduanya mengandungi masyarakat. There are people living, that create, that construct, that destroy. Yang ketiganya ada economic system dia. Dia ada komponen dalam peradaban itu, ada economic system. Yang keempat adalah peradaban yang ada komponen pemikiran, iaitu philosophy, thinking. Jadi bila kita melihat peradaban dalam 4 domain ini, jadi tak kira apa peradaban lah. You nak tengok Cina pun, India ke, peradaban Greek ke, Roma, Yunani ke, it's all about space, and then about society, the economy, and the philosophy. Jadi itulah caranya yang saya gunakan untuk membolehkan kita melihat dan membuat perbandingan antara peradaban. Jadi kalau tidak nanti masing-masing datang dengan definisi sendiri, mungkin disedut daripada peradaban Eropah, satu lagi peradaban Islam, satu.
Jadi pada saya lebih mudah untuk student memahami kalau kita letakkan peradaban dalam 4 domain itu. Every civilization has these 4 domain. And each domain we can make comparison with other peradaban. So lepas tu barulah kita nak identify peradaban khusus dan tertentu. Jadi jadi kalau kita lihat, katakan beginilah, kita sekarang nak domain fizikal. Pada saya domain fizikal ni dengan konteks climate change dan sebagainya, dia tidak lagi terikat kepada satu-satu peradaban barat atau timur. It's climate change, it's climate change. So that it affect the domain of the geophysical. So itu sebabnya lebih menguntungkan kalau kita bincang peradaban itu dari segi komponen domain dan kita lihat apa yang berlaku. Jadi kerana the physicality of civilization is equally important to the intangible content of peradaban. Ini dia yang kita harus lihat. Kalau tidak nanti dia explain all this perkembangan baru dalam sains dan teknologi, the impact of technology on human being, if you don't talk about the environment and the people and of its physical context. Jadi itu dia yang memandu saya membincangkan perkara ini, dan barulah kita lihat macam mana kita menapis tiap-tiap satu daripada peradaban yang berbeza ni dalam konteks Malaysia ni. How do we hybridize? Macam mana kita mencampur adukkan atau menerima, itu yang saya katakan dulu dalam buku hubungan etnik tu, saya kata akomodasi, yang kemudian yang asimilasinya, yang akulturasinya, yang mana dah ada konsep-konsep ni, dah ada dah untuk memberikan kita alat analisis untuk memahami proses peradaban ini bagaimana ia dihaluskan sampailah ke peringkat bila kita duduk di kedai, kita boleh makan, kita tahu ini bahagiannya India, bahagian ni kita pengaruh Cina, ini pengaruh Melayu. It's interesting how we live in this country. Kita selalunya menyaring peradaban ini melalui apa yang kita lihat tiap hari. Ini kita tak sadar tu, tapi pada saya inilah kelebihan kita itu di Malaysia ini. Kita senantiasa menyaring, sekali pandang kita dah sadar, oh ini sebahagian ni Chinese look lah. Oh ini, oh this is more like Indian. See, we make this observation. So that's why khusus penghayatan peradaban ini sangat penting dalam konteks yang saya nyatakan, bukan hanya hubungan etnik. Ada soalan lain? Assalamualaikum Prof. Ahmad Ibrahim dari UMP. Okey, silakan. Saya nak minta Prof terangkan lebih lanjut tentang DEB pemangkin sharing poverty tetapi gagal membawa shared prosperity, sebab dia macam bercanggah dalam sinopsis topik 9 perenggan yang ketiga tu. Dalam perenggan yang ketiga tu disebut pada dekad awal kemerdekaan berlaku shared poverty. Namun setelah pelaksanaan dasar ekonomi baru, Malaysia telah mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik dan menjadi pemangkin kepada shared prosperity. Tapi dia dalam senarai kandungan khusus perkara 3 tu dia kata DEB pemangkin sharing poverty tetapi gagal membawa shared prosperity. Saya keliru dengan dua penghuraian ni lah. Minta penjelasan. Okey. Kita nak tengok ini. Kalau kita lihat dalam konteks itu, apa yang kita nak ingat ataupun nak cuba tawarkan kepada student ialah evolusi perancangan pembangunan di negara kita. Kerana kita, walaupun kita ada masyarakat majmuk peradaban yang berlainan dalam negara ini, tapi pada saya akhirnya dia akan dikongsikan melalui tapak-tapak integrasi ataupun dalam bentuk-bentuk yang bercampur ataupun telah disesuaikan dengan keperluan. Jadi dalam dasar ekonomi baru itu, sebenarnya dasar ekonomi baru tidak menyebut etnik pun, hanya kemiskinan dan penstrukturan semula masyarakat. Dan dalam penstrukturan semula masyarakat itu apa yang disebut? Mengenai hak milik. Jadi itu kita kena jelas itu hak milik. Kalau dalam poverty itu kemiskinan. Jadi kalau kita ikut data yang kita dapati, kemiskinan itu tak kira lah World Bank kata kita punya data ni betul tak betul, tapi umumnya telah menurun daripada 50
dalam negara kita dah turun pada 2%. World Bank kata datang dia orang sini yang kita tak undang, dia kata oh dah naik 16%. Jadi saya pun jumpa orang tu datang ke Institut Kajian Etnik nak bincangkan bagaimana dia naik. Saya kata naik ni bukan soal kemiskinan, soalnya statistik saya kata. Naik turun, naik turun. Ini naik, besok turun saya kata. Kerana kurangnya berlainan. Ya. Kemudian berkait dengan hak milik, kita tahu bahawa hak milik harta ini, hak milik ini kita lihat bahawa perkongsian hak milik. Berapa banyak pada Bumiputera, bukan Bumiputera dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat dalam awal-awal DEB itu timbul soal shared poverty itu kerana kemiskinan itu mendominasi, terutamanya di Ulu Bandar. Ya. Kemudian dari segi hak milik, capital, shared capital, kita nampak bahawa Bumiputera hanya mempunyai 1% atau kurang. Ya. Jadi bila beralih ke 2015 dengan data-data yang ada, kita nampak bahawa shared poverty itu sudah bertukar menjadi, nak kata shared prosperity tak juga, tapi taburan prosperity itu. Jadi istilah shared prosperity itu yang digunakan oleh kerajaan tempoh hari mungkin tidak tepatlah pada pandangan saya. Yang kita tepat adalah agihan yang lebih meluas lah. Ya. Tetapi masih lagi ada perbezaan kaum. Jadi ini yang kita nak bincang itu. Sama ada ni betul tak betul. Saya pun menunggu data-data ni kerana daripada satu institut ni data dia lain. Dia kata dia betul. Jadi saya kira inilah tanggungjawab kita membincangkan perkara ini terbuka seperti yang sudah ditimbulkan tadi. Ini semangat dia. We must discuss this openly and tanyalah untuk khusus. Apa pandangan masing-masing, tengok rojokkan masing-masing. Itu sebabnya saya selalu membukakan ini untuk dibincang dan disoal supaya dapat kita mempertajamkan. Tujuan kita kursus inilah to lead to critical thinking. Jadi the whole idea is how do you develop this? Bagaimana yang membolehkan critical thinking ini? Kalau tidak, kita boleh soal perkara-perkara ini dalam kursus. Okey? Ada soalan lain? We have 1 more minute. Ya, 1 minit lagi Prof. Ha? Prof boleh ambil lagi satu soalan ke? Ada tangan tu? Satu soalan. Okey. And any one soalan. Siapa ni? Last question. Siapa? Adlina Halim. Mana Adlina? Okey, kalau tak ada kita boleh. Okey, kalau tak ada saya serahkan kepada Dain. Silakan. Dan mereka modul serta semua pemberi soalan, terima kasih. Kita sudah hampir sampai ke penghujungnya. Mohon kerjasama hadirin sekalian untuk membuka kamera bagi sesi fotografi. Jadi saya mohon bantuan Encik Syahidan untuk membantu mengambil gambar. Okay, baik saya mohon kerjasama kepada semua peserta hadirin sekalian untuk membuka kamera bagi sesi fotografi sebelum kita berakhir. Ramai ya. Private sector ramai ya. Okay. Kalau nak start dekat gambar, beritahu supaya kita boleh senyum. Encik Syahidan ada ke? Rasa Fira. Okey, sementara kita tunggu Cik Syahidan, kita senyaplah kamera.
Okey. 1, 2, 3. Okey. Okey, musyawarah pertama. Banyak musyawarah ni. Okey. 1, 2, 3, musyawarah kedua. 1, 2, 3. 1, 2, 3, musyawarah keempat. Musyawarah kelima. Keenam. Bentar ya. Okey. 7. Okey. Itu je. Back to you. Okey. Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Baik, terima kasih semua. Kita sudah sampai ke penghujungnya. Kami dari warga UKM khususnya Pusat Pengajaran dan Pembangunan Kurikulum dan bahagian kecemerlangan akademik Jabatan Pendidikan Tinggi Kementerian Pengajian Tinggi merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada semua hadirin yang hadir ke majlis kita pada pagi ini. Majlis sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berbahagia Profesor Ulong dan Div Kehormat kerana sudi menghadiri majlis kita pada hari ini. Sebelum majlis berakhir, mohon semua peserta untuk mengimbas kod QR dan mengisi borang kehadiran dan maklum balas pelanggan melalui paparan yang disediakan untuk mendapatkan isi gel. Terima kasih. Saya akhiri majlis ini dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan berjumpa lagi.